Assalamualaikum, apa khabar ni Hauma? Persiaran kita sekali lagi bersama Abang Pencen Suki-Suki Hari ni Abang Pencen Suki-Suki berada dekat rumah anak di Denai Nusantara. So ada satu resipi untuk minum petang. Saya nak masak pada petang ni, iaitu mi goreng basah rumah burung. Jom kita tengok apa bahan-bahan dia. Pertama-tamanya saya perlukan mi lebih kurang dalam 850 gram mi, hampir 1 kilo lah ni okey. Yang kedua saya perlukan daging saya gunakan daging fresh lagi ni, fish cake okey. Saya gunakan kupang hari petang ni saya tak gunakan udang, saya gunakan kupang saya nak ubah rasa. Untuk bahan-bahan tumisan saya akan gunakan bawang putih yang telah memakan dan dipotong-potong kecil dimana halus, bawang besar, sedikit lada kecil untuk ini. Kalau nak pedas saya gunakan sayur sawi putih yang ada, cuma ada sawi putih, sedikit pewangi, daun ketumbar, dan sayur-sayur yang lain saya gunakan sedikit carrot, kobis, dan juga bunga kobis. Itu saja bahan-bahannya, very mudah. Dan untuk bahan flavor je saya perlukan kicap, saya perlukan sos tiram, kita akan gunakan sos tiram ni lebih kurang dalam 2 sudu untuk ni what do you call this one, untuk sos saya perlukan sos lebih kurang 5 sudu macam tu, 5 sudu. Dan saya juga perlukan sos ikan dan tak lupa yang mustahil, paling mustahak, saya juga perlukan perasa stok ayam stok ayam. Dan tak lupa satu lagi yang mustahak ialah saya juga perlukan saya buka okey, saya juga perlukan cili kisar. Sebab cili kisar ni saya keluarkan daripada peti ais, jadi saya frostkan dulu untuk mendapatkan. Saya perlukan lebih kurang 4 sudu cili kisar. Yang cili kisar ni dah dimasak terlebih dahulu. Okey, jom kita masak bahan-bahan tersebut. Okey, kita panaskan minyak Bila minyak dah panas, kita masukkan bahan-bahan tumisan dia. Kita masukkan bawang besar yang saya mayang Sebenarnya kalau nak masak mi mi kuah ni, mi basah ni, sebenarnya tak payah gunakan bawang pun boleh sebenarnya. Kalau ikutkan tradisi dia orang gunakan bawang putih saja yang saya masukkan bawang putih ni. Okey, tapi saya masih memang suka dengan bawang ni sebab dia dapatkan kemanisan dia, jadi saya tetap gunakan bawang ni. Ataupun kita boleh gunakan dia sebagai sayur, nanti kita masukkan kemudian Tapi untuk yang ni, untuk resipi ni saya akan tumiskan bawang merah dan juga bawang putih ni sampai naik harum bau dia, baru kita makan bahan-bahan berikut dia Ni macam ni, okey, dah wangi, dah layu. Kita masukkan, saya masukkan dalam 4 sudu 4 sudu lebih kurang dia cili kisarnya. Saya dah masak dia orang dah masak, anak saya dah masak lebih awal kita tumis kalau kita tak masak dia takes time lepas tu baru saya masukkan, saya ikuti dengan masukkan daging bila bercakap pasal daging ni sebab saya gunakan daging fresh yang belum dimasak lagi. Daging fresh ni sifat dia, kalau kita masak daging ni, kalau kita masak terlalu lama dia akan jadi keras Jadi kalau untuk makanan ringkas ni, kalau kita gunakan daging yang fresh, kita masak dalam kadar yang pantas, jangan lama-lama jangan lama-lama, baru dia boleh kita boleh lembut tapi kalau lambat sikit dia akan tukar sifat jadi keras semula yang itu kena berhati-hati So, jadi kita tumis bahan ni sekejap. Jadi dalam proses macam ni kita tumis. Kemudian kita masukkan fish cake saya terus saya masukkan fish cake.
senang aja sebenarnya masakkan ni kita masukkan fish cake, tumis lagi, dan akhirnya saya masukkan. Okey, bila dah nampak dia dah mesra macam tu kita masukkan kupang saya gunakan kupang. Sebenarnya kita boleh gunakan bahan-bahan lain udang ataupun sotong, tapi untuk petang ini saya tengok memang ada udang dalam peti ais, tapi saya nak tukar kepada kupang sebab kupang pun boleh tahan dia punya rasa sedap dia. Saya nak lebih kupang ni. Kupang ni saya beri dekat pasal ni. Okey. Okay, kita masak Dia masak ni dia nak cepat sebenarnya Okey, bila dah nampak sedikit empuk dan mesra, saya masukkan kicap kicap dalam. Kita anggar-anggarkan kita masukkan kicap ni dalam lebih kurang 3 ke 4 sudu Kalau tak cukup kita boleh tambah Okey, saya masukkan juga sos tiram. Boleh buka sos tiram dia. Okey, kelakar nak masukkan bahan. Tengok nak masukkan bahan ni tak buka lagi. Tak apa. Okey, kita masukkan dalam lebih kurang dalam 5 sudu ke 4 sudu macam tu Okey, sebab dia masakkan dia ni nak manis-manis macam tu, lebih kurang 4 sudu. Juga sos tiram. Okey, sos tiram. Dan juga yang ni. Saya kalau masak, kalau tak ada sos ikan ni, dalam 1 sudu lebih kurang macam tu. Kita agak-agak je 1 sudu tu. Kalau saya pakai sudu, habis semua kita kena basuh Okey, dah masuk. Nanti kita gaul. It's very easy masakkan ni. Dan kita masukkan air. Sebab namanya mi goreng basah, jadi nak kena air. Dia dah nampak cantik Okey. Bila dah, sebab saya gunakan air panas, dia dah mula mendidih, saya terus masukkan saya punya what do you call this one? Kalau Indonesia sebut watel ni, lobak merah. Okey, saya masukkan lobak merah saya. Kemudian saya masukkan this one sayur bunga kobis Kemudian batang-batang sawi ni, saya masukkan dululah sebab dia sedikit keras Kita masukkan, kita gaul. Dan endingnya kita masukkan kobis. Simple Dan akhirnya at the end saya makan sedikit flavor ni. Sebab kita tak usah gunakan garam-garam sangat no more garam lagi sebab bahan-bahan dah ada sos tiram, dah ada kicap, whatever, tak payah lagi sos tiram Jadi kita masukkan tu. Dan lepas tu saya masukkan sayur hijau saya ni sayur hijau ni. Sebenarnya kalau nak cantik nak ngam, kita gunakan sayur what do you call sayur sawi Jepun. Dia sedap sawi Jepun sangat sesuai Tapi yang ada ni okey, kita masak bentar. Okey, lepas dah naik macam ni naik dah sedikit layu. Sebab apa, sayur untuk masakkan mi basah ni, kita eloknya dia crunchy sikit jangan terlalu lodoh Masukkan batang batang ketumbar dalam ketumbar, dan at the end masukkan mi. Okey, dah dekat siap. Bila dah masukkan mi ni, berarti dah 90% dah dekat siap. So kita gaul-gaulkan Kalau kuali macam ni, kena berhati-hatilah. Salah tarik, kita keluar ke sana, sekejap kita keluar ke sini. Jadi kena berhati-hati So kita gaul. Okey, bila dia dah mesra macam ni, dia naik panas macam ni, sebenarnya sebab tu saya cakap bila masak ni kita kena gunakan minyak api yang sedikit panas Kalau agak-agak rasa dia kurang kicap, kita tambah kicap macam ni. Sometimes ada orang suka kicap kicap lebih dia manis. Tapi don't forget lah gunakan kicap manis jangan gunakan kicap masin sebab kalau dah masin susah nanti nak ni Okey, so lastly kita bagi
saya suka tabur dengan lada hijau supaya dia, kalau mana yang nak pedas tu boleh digigit saya cuma ketuk-ketuk aje lada hijau tu So dan akhirnya untuk pewanginya saya patah-patahkan aja bawang, what do we call this one, ketumbar dah siap dah sudah, dan boleh dihidangkan. Kita matikan lah. Sebab dia punya masakan ni so very easy, simple but very delicious, marvelous Jadi jangan lupa share kan masakan mi goreng basah rumah burung cara Abang Pencen suka-suki Jadi jangan tak cuba, dan sudi-sudikan untuk subscribe, like dan share Abang punya masakan ni. Dan kalau ingat YouTube, ingat Abang Pencen suka-suki. Kalau ingat mi goreng basah, ingat Abang Pencen suka-suki. So kita cedok kita cedok apa yang telah kita masak tadi Okey. So yummy nanti kita boleh kemaskan lah tepi-tepi ni, cuma sikit So inilah hasilnya mi goreng basah rumah burung cara Abang Pencen suka-suki. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah. Isteri saya Puan Zaida dan kat rumah anak ni, jadi kita nak makan apa yang telah saya masak tadi. Kita makan macam nampak dia memang perut ni tadi dah lapar. Saya rasa sedap. Sedap, memang sedap. Mungkin memang sedap. Sedap ya? Cuma ada kupang. Sedap puan So jangan lupa cuba resepi ni resepi mi goreng basah rumah burung cara Abang Pencen suka-suki. Kelainannya saya gunakan kupang yang ni, kupang yang direbus dan daging fresh lah biasa. Itu saja perbezaannya. Saya tak gunakan bahan-bahan yang seafood yang lain. Okey. Jumpa makan. Jumpa lagi. Terima kasih.